Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengemukakan surat tuntutan kepada Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail dan portal Harakah Daily dengan memberikan tempoh 48 jam supaya menarik balik artikel yang didakwa memfitnahnya. Ahli Parlimen Nimbung Tebal itu mengemukakan surat tuntutan itu melalui firman guaman Ketuan Ibrahim dan Fuadah berhubung artikel disiarkan Harakah Daily bertajuk Ajaran Siapa Tidak Boleh Takbir di Sekolah yang diterbitkan pada 6 November lalu. Artikel terbabit berhubung kononnya terdapat arahan oleh Menteri Pendidikan supaya takbir dan bacaan doa kunut nazilah tidak dibenarkan ketika penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh negara. Fadlina menuntut Zulkifli dan Harakah Daily dalam tempoh 48 jam daripada penerimaan surat terbabit untuk menyiarkan penaikan balik artikel itu dalam semua platform mereka dan memohon maaf tanpa syarat seperti yang diluluskan peguam. Mereka juga dituntut memberikan aku janji dan jaminan bertulis untuk tidak akan menyebarkan apa-apa pernyataan fitnah terhadap Fadlina serta membayar ganti rugi RM500,000 bagi kecederaan terhadap reputasi dan nama baik Menteri Terbabit. Jika gagal memenuhi tuntutan itu, Fadlina menerusi peguam akan meneruskan tindakan undang-undang tanpa notis selanjutnya. Surat tuntutan terbabit menyatakan Fadlina menegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia atau beliau sendiri tidak pernah mengeluarkan sebarang bentuk larangan untuk membuat bacaan kunut nazilah atau takbir bagi sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh Malaysia. Jelas surat itu seperti ditegaskan dalam sidang Parlimen bertarikh 2 November lalu. Sambutan Minggu Solidariti Palestin yang antaranya untuk mendidik anak-anak di sekolah dengan nilai kemanusiaan dan pendidikan kedamaian seharusnya disambut berdasarkan corak latar belakang sekolah yang bersifat dinamik dengan pelbagai kepercayaan masing-masing. Katanya ia adalah terserah kepada guru di sekolah berkenaan untuk menentukan cara yang terbaik bagi sambutan kerana Kementerian Pendidikan percaya bahawa hanya guru lebih mengenali dan memahami latar belakang sekolah masing-masing. Anak guam kami seterusnya menyatakan bahawa kenyataan berkenaan menjatuhkan reputasi beliau dan nama baik Kementerian Pendidikan Malaysia pada pandangan seluruh rakyat Malaysia yang mana beliau disifatkan sebagai seorang penipu yang tidak jujur dalam beragama, membuat keputusan yang berbolak-balik dan tidak boleh dipercayai kerana tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Anak guam kami secara jelas sudah dilabel sebagai munafik yang dapat difahami dalam kalangan orang Islam sebagai seorang yang disebut fasik atau jahat di dalam Al-Quran kerana berpura-pura menunjukkan keimanan. Jelas surat tuntutan itu lagi, kenyataan berkenaan juga sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenar berkenaan pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa tuduhan ke atas dua bekas pegawai kanannya berkaitan kes unsur nadi bumi di mahkamah semalam dibuat kerana kecenderungan politik. Katanya perkara itu dapat dilihat apabila namanya turut ditulis dalam kertas pertuduhan membabitkan bekas setiausaha politiknya Muhammad Hilmi Abdul Wahab di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Menurutnya, nama Muhammad Sanusi Makno sepatutnya tidak ditulis dalam kertas pertuduhan itu kerana Muhammad Hilmi berkhidmat kepada Menteri Besar Kedah dan bukannya kepada beliau secara peribadi. Katanya ada dalam kertas pertuduhan tulis nama saya. Saya rasa ini pendakwaan kecenderungan politik. Kenapa tulis nama saya dalam kertas pertuduhan? Saya tidak ada sangkut paut. Tengok kertas pertuduhan ada nama saya. Tulis setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah tak apa. Tapi tulis bekas setiausaha politik kepada Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah. Kenapa tulis nama saya? Sebab itu saya kata ini kecenderungan politik. Bubuh jawatan sudah sebab dia Muhammad Helmi bukan setiausaha politik Muhammad Sanusi. Jawatan dia setiausaha politik Menteri Besar Kedah. Tak patut tulis nama saya, main politik apa sampai ke situ. Isnin lalu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sobri Osman dan Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di mahkamah selepas disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan kegiatan pelombongan REE di Kedah. Mengulas lanjut mengenai pertuduhan ke atas dua pegawai terbabit, Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri berkata, kedua-dua mereka kini berpeluang membersihkan nama di mahkamah selepas ini. Seorang ahli parlimen dari PAS memberitahu terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot kerana hanya syarikat pengeluarnya memihak kepada Zionis Israel termasuk pengeluar kereta mewah Mercedes-Benz. Ahmad Fadli Syarif, Perikatan Nasional Pasir Mas bagaimanapun berkata, selagi satu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya. Namun tidak terkecuali kepada barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit. Katanya boikot ini kita buat dengan rasa hati. Kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu memboikot macam penggunaan iPhone dan Facebook. Tetapi apa yang kita boleh boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan pelekir orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap kenyataan ahli Parlimen Kampar, Chong Zemin di Dewan Rakyat menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengambilkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak 1 juta euro kepada Israel.
Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikot semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Katanya kalau mahu boikot jangan cuba double standard. Mahu boikot semua. Contohnya Mercedes-Benz kira-kira 2 minggu lalu derma 1 juta euro kepada Israel. Saya mahu tanya kerajaan Kelantan, 14 buah kereta Mercedes-Benz masih mahu pakai atau tidak? Mahu boikot atau tidak? Kalau mahu boikot jangan double standard. Starbucks dan McDonald tidak mahu. Jadi Mercedes-Benz pun jangan pakai, duit sudah masuk Israel. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan kerajaan negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan kerajaan negeri termasuk Menteri Besar dan Esko. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah ketika itu berkata, pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018. Bagaimanapun katanya pembelian kenderaan rasmi itu tiada kaitan langsung dengan peruntukan khas sebanyak 400 juta ringgit oleh kerajaan pusat, sebaliknya menggunakan duit kerajaan negeri.